Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okeylah, kita sambung balik kitab kita ni, tanya jawab terlengkap tentang agama dan kehidupan yang sa'alunaka bersama Dr. Ahmad Asyarbasi. Permulaan bulan Ramadan dengan ruqyah tengok anak boleh ataupun dengan cara hisap. Okay, ada orang tanya, apakah boleh menetapkan bulan Ramadan melalui hisap atau perhitungan falak? Iaitu kita hanya bersandarkan pada perhitungan falak, ilmu falak lah, di dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan hari raya, tanpa sama sekali bersandarkan pada ruqyah, penglihatan mata lah, tengok anak bulan. Jadi benda ni khilaf cukup besar lah di kalangan ulama, sama ada dahulu ataupun sekarang. Ada setengah ulama tulis kitab sendiri tentang masalah ini. Contohnya Imam Taqiyuddin As-Subqi, kitabnya berjudul Bayan Al-Adillah fi Isbat Al-Ahillah. Syekh Muhammad Bakhit pula tulis kitab Irsyad Al-Millah fi Isbat Al-Ahillah. Secara asasnya majoriti ulama terdahulu penentuan masuk bulan ni kena tengok ruqyah lah. Raf hamzah ya tu dah. Ruqyah bukannya ruqyah. Itu tengok anak bulan lah, tengok hilal anak bulan. Ataupun bila cukup bulan lah 30. Maksimumnya 30. Kalau tak nampak anak bulan ke 30. Tu cara penentuan masuknya Ramadan lah. Raya pun supaya berlaku lah. Kalau di segi hadis, ada riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu jika melihatnya, dan berbukalah kamu jika melihatnya. Jika terhalang oleh awan, maka cukupkanlah bilangnya bulan Sya'ban itu jadi 30 hari. Para fuqaha, Tok Guru Fiqh mengatakan bahawa semata-mata bersandar ke falak lah, kira lah. Kalau ni ada kira fizik lah, benda tu kena pandai fizik lah. Pasal ada unsur pembiasa lah. Falak ni kena pandai fizik. Kalau orang ambil falak walaupun ngaji orang panggil ustaz pun, kalau ambil bidang falak, kena pandai matematik, MX dan fizik. Pasal kira kecondongan lah. Pembiasa berlaku kira lah. Jadi Tok Guru Fiqh ni kebanyakan kata mengatakan bahawa tak pada dah. Semata-mata bersandarkan perhitungan bintang dan falak tidak diperbolehkan. Kerana yang demikian itu hanya merupakan kira-kira saja, perkiraan, bukan sesuatu yang pasti dan yakin. Bagi mereka, mata terlebih yakin daripada kiraan. Begitulah orang yang belajar bila dia berasa falak tu berasa yakin. Kira daripada nampak mata dah. Gitulah dah. Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa dalam hal penetapan hilal ini, mau tidak mau mestilah dengan terlihatnya hilal. Tengok dengan mata lah, dengan mata kepala. Hal itu atas dasar hadis yang mengatakan, mafhumnya, puasa kamu adalah hari di mana engkau harus berpuasa. Hari Raya Idul Fitrimu adalah hari di mana engkau berbuka. Dan hari Raya Idul Adhamu adalah hari di mana engkau melakukan korban. Maksudnya biar sama lah. Maksudnya satu masyarakat tu jangan ada dua. Walaupun benda tu ijtihad setengah mana, pemerintah putus lah. Dan pemerintah putus tak boleh ada dua. Ni ada. Contohnya Indonesia ni ada. Muhammadiyah tu kita kata bagus dah, tapi ni buat berasingnya dah. Benda ni pecah belah masyarakat. Kita nak serupa. Hadis Nabi suruh sama kan. Raya ke, puasa, buka ke, sama di satu tempat. Di bawah satu pemerintahan, di satu tempat tu kena sama lah. Seboleh mungkin lah. Maksudnya hari di mana engkau tahu bahawa itu adalah waktu puasa, waktu Idul Fitri dan waktu Adha. Maksudnya kalau dia tahu situ satu kawasan tu tertentu, maka kena serentak sama lah. Imam Ibn Taymiyah juga mengatakan bahawa menurut kesepakatan para sahabat dan mengikut sunnah lah, tidak boleh berdasarkan perhitungan bitel. Zaman Nabi tak ada oyak. Nabi suruh tengok berdasarkan hitung bitel ke bukan bitel. Sebenarnya falak ni ada kira bukan hitung bitel. Kira sudut cahaya tu. Sehingga bulan ni dalam keadaan gini, yang ketubik cahaya yang nampak kiraan.
Para ulama falak sendiri tidak merasa yakin bahawa hilal pasti dapat ditetapkan lewat hisab semata-mata. Dia kata gitulah, tapi secara asalnya semakin yakin lah, dengan kiraan semakin detail. Perpuluhan dia sebelah kita semakin banyak. Ya ada guna, kalau guna Excel tu dia boleh kira sudut-sudut. Dah sudut-sudut tertentu ni bila menyebabkan dia tahu bila gerhana matahari, gerhana bulan, tarikh bila gerhana bulan, masa mana, pukul berapa, jam berapa, dia boleh royak dah. Dengan kiraan. Kerana pada waktu ini matahari atau bulan bergerak, bumi bergerak, ia akan satu masa tu ia akan jadi gerhana dah. Begitu juga dengan hilal ni, anak bulan ni akan boleh kira. Jumhur ulama juga berpendapat bahawa jika hilal anak bulan tu terlihat pada salah satu penjuru dunia Islam, maka seluruh kaum muslim haruslah menjalankan ibadah puasa. Dia kata gitulah dak, tapi tidak gitu benar. Ini disebabkan umumnya perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan, berpuasalah kamu jika melihatnya dan berbukalah kamu jika melihatnya. Perkataan Rasulullah SAW itu ditujukan pada semua muslim, bukan muslim tepatnya. Tak apa membedakan antara satu negeri dengan negeri yang lain, sekali tengok lah. Bagi orang tengok gitu dah. Ada juga berpendapat yang mengatakan bahawa setiap daerah mestilah berpegang pada ru'yahnya sendiri. Tepat tu, kuasa tu dah. Nampak tak? Okay, sebagai fuqaha mutakhirin, ya Jamil ni lah tak? Juga para peliti ilmu fiqah dan tafsir lebih menitik beratkan pada penggunaan perhitungan falak dalam menetapkan hilal. Ada juga kedai-kedai ni ada yang rasa yakin, lebih yakin dengan kira'ah berbanding dengan mata. Mata dia kata boleh jadi awal tak nampak, boleh tak. Tapi zaman ni kira'ah pun canggih, alat hak tengok bulan pun canggih juga, sama-sama canggih lah kira dah. Mereka ni hak kata lebih tepat dengan kira'ah ni, mereka berhujah bahawa penetapan awal Ramadan dan awal Syawal tidak ubahnya dengan penetapan waktu-waktu solat. Zaman ni orang duk kira waktu solat bukan tengok matahari dah. Dia kira'ah dah. Kira'ah dia tepat dia berdasar berapa tahun. Dah, 4 tahun ke berapa tahun dia kira dah pergerakan matahari ni. Naik turun dia masa ni segala ataupun sama tinggi bayan, lepas tu dikira dah. Menyebabkan tak perlu lagi kepada tengok bayar sungguh nak. Gitulah nak. Bahkan tak gagel pun, memang benda tu memang kira'ah dah. Bukan berdasarkan tengok. Berdasar kira'ah tu semua ni orang tak gagel bak waktu solat, tapi tak gagelnya waktu tengok bulan lagi. Jadi ulama dan kaum muslim sepakatlah boleh guna bahkan utama itulah guna ilmu ulama falak dalam menetapkan waktu solat yang 5 waktu. Falak ni zaman dulu Yunani gapolah, zaman Tamadun awal, lepas tu Tamadun Islam pula dia guna untuk menentukan waktu semaya, waktu hilal pun dia guna lah berdasarkan saintifik lah, ada kira matematik lah. Jadi tujuan syariat Islam ni supaya umat Islam ni bersatu dalam ibadah tu bersatu. Jadi kalaulah oleh amri pemerintah ia bersandarkan pada penanggalan atau perhitungan falak menetapkan awal puasa dan haji sebagaimana yang dilakukan dalam menetapkan waktu salat, maka tentunya hal itu akan menampakkan persatuan dan kesatuan kaum muslim. Dia kata gitulah. Kita berada di antara dua pilihan. Pertama, bersandar kepada ru'yah, tengok dengan mata kepala ni dalam semua ibadah, waktu ibadah kita. Kerana berpegang pada makna yang zahir, lahiriah, nas-nasnya ada. Hadis Nabi suruh tengok lah. Pada zaman Nabi ke apa ni memang tengok matahari sungguh. Matahari sungguh. Dan benda ni sebenarnya jelas di negara Arab ni pasalnya pada pasir gitu, je tidak banyak hutan dah. Matahari pun nampak molek, pokok pun tak banyak dah. Tapi tempat kita ni zaman dulu hutan banyak, payah juga nampak ni banyak dah. Jadi asalnya dulu gitulah zahir nafs dah. Dengan begini kita akan mengalami kesulitan yang besar. Setiap muazzin tidak boleh mengumandangkan azan solat subuh sampai dia benar-benar lihat cahaya fajar shadiq dengan mata kepala dia sendiri. Tidak boleh mengumandangkan azan solat zuhur sampai dia benar-benar lihat matahari telah tergelincir dari tengah langit, betul-betul tergelincir. Dan tidak boleh mengumandangkan azan solat maghrib sampai dia benar-benar melihat terbenamnya matahari. Tempat kita ni payah lah. Bukit lah, hotel lah, apa. Tapi kalau di negara Arab tu lebih mudah sikit lah.
terutama di padang pasir lah. Okay, pilihan kedua, kita beramal dengan bersandarkan pada perhitungan yang pasti. Kerana yang demikian itu sesuai dengan maksud pembuat syariat. Tuhan ni, kita ni kira hak mana lebih mudah dah. Maksud syarak ni, maksud agama ni, hak mana kita kira yang lebih yakin dan mudah. Dan kita kira hanya lebih tepat, maka kita pakailah dah. Tidak rigid, tidak jumud. Iaitu suatu ilmu yang pasti mengenai waktu di mana tidak terdapat perselisihan dalamnya. Dengan begini dapatlah dibuat penanggalan umum yang menjelaskan waktu-waktu terlihatnya hilal untuk setiap bulan pada setiap daerah. Kemudian penanggalan tersebut disebarkan seluruh dunia. Jika di samping berpegang pada penanggalan tersebut, mereka juga melakukan ru'yah, maka demikian itu lebih meyakinkan lagi. Jadi disuruh guna dua. Tapi kena ingat, kalau kita mengaji ilmu falak sendiri pun, ni ada kuasa-kuasa. Bahkan di Malaysia pun, kuasa ni nampak je boleh hoyak. Ada orang-orang ngaji tu, dia boleh hoyak kuasa yang nampak anak boleh, kuasa yang tak nampak anak boleh. Tidak mestinya siapa lah tak. Dia alik siya, dia nampak lain. Hari bila dia boleh kira dah. Pasal sudut pembiasa lain dah. Cahaya tu dia lain dah. Jadi semua tu ada kira dia. Menyebabkan dipanggil matlak, tepat nampak anak bulan ni berbeza-beza di setiap tempat. Bahkan kita ni dengan Thailand pun dekat dah lain dah. Di Indonesia pun lain dah. Tempat nampak anak bulan. Masa nampak anak bulan pun berbeza dah. Sebabnya cahaya tu lain dah. Pembiasa dia menyebabkan tak akan sama. Walaupun dekat dah, atas bawah dah. Bukan kiri kanan dah. Tapi atas bawah menyebabkan lain dah nampak anak bulan dah. Jadi kita nak sebar tepat serupa payah juga dah. Payah dah. Jadi tidak gitulah. Bagi ia jadi masalah kadang-kadang walaupun yang ulama dia tidak mahir ilmu falak yang sebenarnya. Dia tahu sikit-sikit dah. Pasal dia banyak kiraan. Dia ada perubahan sikit. Setiap berapa puluh tahun lepas tu ada perubahan. Sedangkan kita ni tak tahu bila perubahan. Dia ada kiraan. Dalam ni ada perubahan dah. Di universiti tu UKM ni ada bahas lagi mula dah. Kiraan tu ketepatan. Jadi kita nak pakai, ni kena guna dua-dua lah. Bahkan sekarang ni Jabatan Agama semua negeri pun, bahkan penyimpan besar pun ada jawatan kuasa majlis dia tu, memang guna dua-dua lah. Dia tidak guna semata-mata ru'yah ataupun semata-mata falak lah, kiraan falak. Meninggalkan nas dan penetapan semua waktu kerana berpegang pada hisab kecuali pada masalah hilal saja merupakan sikap yang tidak ada dalamnya. Tinggal terus dalil pakai kira saja. Dah. Okey, meninggalkan nas dan menetapkan semua waktu semaya ni dah. Berpegang pada hisab saja kecuali dalam masalah hilal saja merupakan sikap tidak ada dalam, maksudnya suku. Bab tengok anak boleh puasa, nak tengok ru'yah. Tapi hak jarang-jarang tiba waktu semaya hak tiap-tiap hari ni, pakai falak saja tak sedar, tengok malah dah tengok lah. Okay, tak apalah. Imam Taqiyuddin As-Sabaki atau As-Subuki lah mengatakan jika hisab yang kiraan ni menunjukkan tidak mungkinnya dilakukan ru'yah, dan hal itu diketahui melalui dalil-dalil yang pasti, iaitu di mana bulan tak kali itu berada sangat dekat dengan matahari, maka dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dilakukan ru'yah, kerana hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jika seorang atau sekelompok orang memberikan khabar tentang terlihatnya hilal, sementara khabar tersebut mengandung kemungkinan benar, dusta dan salah, maka khabar tersebut tidak boleh diterima atau didahulukan atas perhitungan yang pasti. Kerana khabar tersebut bersifat zanni, perkiraan, dan sesuatu yang zanni tidak pasti, yang tidak dapat mendahului atau mengalahkan sesuatu yang qat'i pasti. Jadi Imam Taqiyuddin sebutnya seolah dia menguatkan kiraan lah. Padahal kiraan zaman dia tidak ditipu zaman lah ni zaman As-Subuki ni, Taqiyuddin As-Subuki. Okey, banyak manusia melakukan kesalahan dalam melihat hilal. Tengok anak boleh pun berlaku silap lah. Zaman dulu tambahlah tak ada alat zaman lain teleskop yang lebih canggih dah. Diceritakan bahawa Anas bin Malik ikut hadir dengan sekelompok orang yang sedang melihat hilal. Di antara mereka juga terdapat Iyas bin Muawiyah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat hilal kecuali Anas bin Malik. Duk ramai-ramai tu Anas bin Malik seorang nampak.
Dia mengatakan telah melihat hilal padahal ketika itu dia sudah lanjut usia. Padahal dia orang tua dah. Anas bin Malik ni masa tu dah. Dia hidup lama dah. Dia berapa dah masa tu. Jadi dia ni diberkati lah. Umurnya diberkati. Siapa ke dia ni anak cucu ramah dah. Anak cucu ramah. Dia boleh 10 cucu pun ramah. Jadi dia ni ramah mati anak cucu dia sebelum dia mati dah. Anas bin Malik ni kerana berkat doa Nabi lah. Anas pun menunjuk ke arah tempat ia melihat hilal itu. Semua orang lalu melihat ke arah yang tunjuk oleh Anas. Namun mereka tidak melihat apa-apa pun. Padahal di antara mereka terdapat beberapa orang yang mempunyai penglihatan yang lebih kuat daripada Anas yang sudah tua tersebut. Iyas dia seorang yang pandai dan cepat mengerti, bersikap tanggap ni. Maksudnya bersikap cergas lah. Dia melihat dua mata Anas. Ternyata pada salah satu mata Anas terdapat sehelai rambut yang menjuntai dari alisnya. Jadi Anas ni walaupun orang batuk guru, ada rambut dia tu nampak turun atas mata Tok Guru ni tak? Anas bin Malik ni. Ia selalu menghalangi ia selalu mengusap alis kat alis ni boleh mata kasar mata Anas dengan tangannya sehingga rambut ia menghalangi penglihatannya hilang. Sekarang tunjukkanlah padaku hilal yang engkau lihat itu, kata Iyas. Anas berkata, sekarang aku tidak melihatnya. Jadi nampak sinar-sinar anak budak tu bukan nampak anak budak sungguh, tapi nampak rambut dia tak. Rambut berubah dia tu nampak macam sinar anak budak lah. Tu Anas bin Malik dah. Masa itu tua dah lah. Itulah cerita dia lah. Jadi orang jurus tak mana pun kalau siapa kita kena tengok juga dah. Orang lain ramai-ramai ada hak muda tak nampak, jadi buat tua nampak tu ada benda mustahil. Bukan mustahil, pelik lah dah. Okay, kita cenderung untuk mengambil kedua-duanya sekali dia. Jadi nak sesama salah tak sedap balas lah kita ambil dua-dua dah. Kita guna alat yang canggih sampai sekarang dan kita kira tempat mana sesuai, bukit mana hak mudah nampak. Lepas tu kita bincang ijtihad dah untuk kesatuan Islam. Kita boleh pakai asal Malaysia ke. Kalau kita nak bincang siapa ke Indonesia dengan Thailand pun boleh bincang. Tapi ru'yah tu ya ada tempat, memang tempat tertentu memang tak nampak. Tempat tertentu nampak. Malaysia ada tempat yang nampak awal biasanya. Nak gana tak? Jadi kita kira lebih kurang dah. Jangan kita tu dah setengah orang ni dia kata mesti ikut Arab Saudi. Arab Saudi ni jauh jenak ni. Ni ru'yah pun tak pandai, falak pun tak pandai. Logik lah kita tahu tempat dia terlampau jauh. Macam mana dia nak suruh sama nampak anak bola dah dengan kita. Jadi kemungkinan dia tu awal bahkan lebih baik sebenarnya tak. Dia raya awal sehari nampak tak. Ataupun sebab ni kalau matahari pun kita sekarang ni kita anggap Jepun dah terima awal matahari. Jepun tu dia kira paling timur lah dah. Negara paling timur. Jadi dia lah terima awal matahari. Tapi kalau kita anggap bukan permulaan matahari tu daripada Jepun, mungkin kita anggap di Arab Saudi pada Eropah, lain lah perkiraan dia tak. Kita anggaplah Eropah dulu ke Arab Saudi dulu ke timur matahari dia. Atas anggapan lah. Jadi benda tu kita tak usah rigid sangat lah. Gitu dah. Kita melakukan ru'yah hilal, maksudnya tengok dengan anak mata sendiri, tengok anak bulan. Kerana sebahagian fuqaha berpendapat bahawa melihat hilal atau anak bulan itu adalah fardu kifayah. Jadi ada orang tertentu yang bertanggungjawab. Sehingga jika tidak ada di antara kaum muslim yang melihat hilal anak bulan, maka mereka semuanya berdosa. Kemudian kita juga berpegang pada hisab yang pasti dan teliti yang tidak mengandungi keraguan. Jika hisab dikuatkan lagi dengan terlihatnya hilal anak bulan, maka itulah cahaya di atas cahaya. Apa nak balasnya? Kita cahaya di atas cahaya lah. Sokong menyokongnya. Jika kita tidak melihat hilal anak bulan, maka kita dapat berpegang pada hisab yang pasti itu. Kalau kita rasa tak nampak, tapi kira itu nak rasa lebih hakik, ikutlah. Tak rasa geger kau orang tak. Oh ya, pemerintah lah tahunya dah. Pihak berwajib saja. Rakyat ni ikut saja. Dia sama. Jangan jadi satu tempat lah, bukannya tu dah satu daerah negeri atau pihak berkuasa ni uli amri tu, pemerintah tu dia satu kuasa mempunyai hari raya berbeza, tu tak kena lah. Dan mana pemerintah kena putus, biar pilih satu pendapat atau satu cara, ataupun mana pun satu, yang penting raya sama dah, raya sama, puasa sama dah. Masalah ini mestilah dikaji oleh kaum muslim, terutama oleh para ulama dan para cendekiawannya, sehingga mereka semua bersepakat pada satu jalan yang hendak diambil.
Dengan begitu tidak ada lagi perselisihan dalam menetapkan waktu-waktu tersebut. Dan hanya Allah zat yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Habis itu kita sama pula menyaksikan bulan puasa. Ada orang tanya, mohon jelaskan tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, kerana itu barang siapa di antara kamu syahid menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Falyasumhu. Surah Al-Baqarah ayat 125. Saya telah membaca berbagai penafsiran mengenai kata syahidan, menyaksikannya, dan kata syahr, bulan dalam ayat tersebut. Namun saya belum memperolehi keterangan yang jelas. Demikian juga domir kata ganti hu, dia yang ketiga, yang tunggal dalam kata falyasumhu, itu kembali kepada apa? Ke mana dah? Ni kat bahasa Arab lah. Domir tu kena kembali kepada mana tu? Nyo dah. Dalam kitab dulu kat nyo banyak dah. Tok guru dulu walaupun kita tak jawi nyo dia tu, dia syarah nyo saja, nak kembali pada mana dah. Domir tu gimana? Okey, Syekh ni jawab, erti dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Kerana itu barang siapa di antara kamu menyaksikan, yakni syahidah lah, bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ialah barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya dan tidak berpergian, yakni dia bertemu dengan bulan Ramadan ketika dia sedang bermukim dan tinggal di negerinya, maka dia wajib puasa. Puasa itu wajib baginya selama dia mukallaf dan mampu mengerjakan puasa. Artinya dia tidak mempunyai uzur yang membolehkannya berbuka. Jadi kena ikut dia lah. Itu bagi terutama sekali kuasa tertentu lah yang dia jauh antara satu sama lain. Dia jadi kuasa dia lah. Tapi kalau negara lain ni dengan keadaan sekarang ni, dia boleh serentak lah ada. Tambah-tambah teknologi zaman sekarang ni, semua orang boleh diberitahu dalam waktu yang sekejap. Dulu memanglah jauh-jauh nak royak nak. Tak tahu pun berita daripada jauh negeri lain lah. Kelantan dan Terengganu tak tahu dah dulu nak. Tak sampai tak ada teknologi nak. Sekarang ni boleh tahu dah. Okey, menyaksikan bulan Ramadan adalah dengan cara melihat hilal, anak bulan yang merupakan permulaan dari bulan Ramadan. Yang telah disebutkan pada permulaan ayat. Ayat tersebut mengatakan, maksudnya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Kerana itu barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu syukur. Surah Al-Baqarah ayat 145. Jadi siapa sahaja yang lihat anak bulan Ramadan dan dia mampu mengerjakan puasa, maka dia wajib puasa. Demikian juga jika terhilalnya hilal anak bulan lah tak? Itu berdasarkan kesaksian orang lain pun, atau telah genapnya bulan Syaban sebanyak 30 hari, maka dia kena puasa. Jadi boleh masuk bulan Ramadan lah dah. Dengan demikian dimaksud dengan bulan dalam ayat di atas adalah bulan Ramadan. Jadi syahrun tu maksudnya bulan Ramadan lah. Adapun kata ganti hu pada perkataan fal yang sumhu adalah juga kembali kepada bulan Ramadan. Hendaklah puasa padanya tu, tu bulan Ramadan juga. Wallahu alam. Jadi domir tu kembali pada bulan Ramadan. Gitu dah. Okey, penetapan hilal dengan hisab nuriah. Lebih kurang tajuk dan sebelum ni. Tak apalah, kita tengok, takut je apa yang lain nak. Ada orang tanya Syekh ni nak. Seseorang tidur di malam Jumaat. Berdasarkan fatwa yang terakhir dari mufti, hari Jumaat itu ialah hari Aidil Fitri. Maksudnya hari raya lah. Sementara dia belum membayar zakat fitrah lagi. Sebelum tidur, orang itu telah mendengar fatwa pertama dari mufti yang mengatakan bahawa hari raya Aidil Fitri jatuh pada hari Sabtu pula. Apakah dalam hal ini dia berdosa? Dia berdosa pula. Apa ni? Manakah pendapat yang benar dalam menetapkan waktu puasa dan waktu berbuka, dan juga dalam menetapkan waktu hari raya? Apakah dengan perhitungan falak hisab atau dengan melihat hilal saja dengan tengok anak bulan? Lebih kurang tak ada jugalah. Kita bacalah dah. Jika seorang tidur dengan keyakinan bahawa esok adalah hari terakhir bulan Ramadan dah, tidur-tidur mikir esok raya dah.
ataupun dan dia boleh bayar zakat fitrah kerana bermaksud mulakan zakat pada hari ke-30 dalam bulan Ramadan. Dan ketika bangun dia baru mengetahui bahawa hari itu adalah hari 1 Syawal dah. Bangun 1 Syawal dah. Bukan lagi hari 30 Ramadan. Sebagaimana dia tahu sebelumnya, maka dalam keadaan demikian dia tidak berdosa dalam pandangan agama ini tak kira dosa kalau tak sengaja. Kerana Al-Quran Karim menyebutkan Allah tidak membebani sesuatu dari diri kecuali apa yang dia mampu. Surah Al-Baqarah ayat 285. Terutama salah tu salah pemerintah. Dia kata tak gaya lagi dah. Dia kata gaya pula dah. Jadi orang kata ingat esok tak gaya dah, satu gaya. Hari Jumaat esok ni tak gaya lagi. Jadi dia pun tangguh tak bayar zakat terus. Tengok orang kata gaya dah. Ni geger gaya dah. Jadi dia pun tak ada bayar ke, tak dosa dah. Kena bayar juga tapi tidak dosa kerana dia tidak sengaja. So lagi sebenarnya bayar zakat fitrah ni boleh sebelum raya, sebelum Tok Imam akad takbir raya lah. Cumanya tempat kita pun tak say dah. Tok Imam sekabut dah. Baru nak ambil zakat terus dah. Zakat terus ni sebelum takbir raya tu boleh ambil biasanya ni. Asal je boleh tapi pengurus saya payahlah. Jadi tempat kita ni dengan orang semakin ramai. Jadi KJF pun boleh awal dah. Zaman dulu pun beberapa hari sebelum Ramadan tu, sebelum habis Ramadan, iaitu dekat dengan Syawal, dekat raya tu, dikutip lah. Sebenarnya pagi raya di zaman Nabi ni. Tapi benda tu sukar kerana orang semakin ramai. Mungkin pada zaman dulu, sekarang ni orang semakin ramai, jadi sukar. Al-Quran pun sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan sesuatu diri kecuali dengan apa yang dia mampu. Surah Al-Baqarah ayat 286. Pada ayat lain juga disebutkan dan dia tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama. Surah Al-Hajj ayat 78. Sebenarnya orang itu dapat mulakan zakat fitrah sehari atau 2 hari lebih awal. Apa you tunggu betul-betul nak raya dah. Kerana sebagai fuqaha ada yang membolehkan zakat fitrah dikeluarkan pada hari keberapa sahaja dari bulan Ramadan. Jadi ada fuqaha yang kata ya awal bulan Ramadan boleh dah nak bayar zakat fitrah ni. Bahkan sebahagian fuqaha ada membolehkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum masuknya bulan Ramadan. Ada setengah fuqaha teguh fiqh ni kata sebelum masuk Ramadan boleh dah bayar zakat fitrah. Yang paling utama sesuai dengan keadaan masyarakat kita ialah mengeluarkan zakat fitrah pada 2 atau 3 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Ada. Sehingga seorang terhindar dari mengeluarkan zakat fitrah pada hari Syak, hari yang diragui, iaitu hari yang punya kemungkinan sebagai hari 1 Syawal, 30 Ramadan ataupun 1 Syawal. Dengan demikian tidak akan terjadi apa telah menimpa orang di atas. Jika kita mengalami keadaan sebagaimana yang dialami oleh orang di atas, maka perlulah kita tahu bahawa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu terus berlangsung hingga saat sebelum didirikan solat Aidil Fitri pada hari 1 Syawal. Waktu sebenar zaman Nabi bayar sebelum hari raya dah. Orang pakai bayar zakat terus ni pada sebelum hari raya. Zaman sahabat telah ada dikutip awal lagi tu. Gara nak raya tu kutip dah. Sebabnya takut inilah Ramadan. Segabut perut kaca bila lah. Pengurus saya tak ada nak urus dah. Orang semakin ramai. Adapun berkaitan dengan penetapan waktu puasa, berbuka dan berhari raya ni, maka masalah ini adalah masalah yang diprosesihkan oleh fuqaha. Tadilah nak bicara dak buku baik fuqaha terdahulu maupun fuqaha sekarang. Majoriti fuqaha, kebanyakan dari mereka fuqaha terdahulu memandang bahawa penetapan waktu-waktu di atas mestilah berdasarkan melihat hilal yang ru'yah ni, tengok dengan mata kepala dah. Dan itu didasarkan pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda mengenai hilal sebagai berikut: berpuasalah kamu jika melihatnya dan berbukalah kamu jika melihatnya. Jika terhalang oleh awan maka cukupkanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Namun sebagian fuqaha dan mutafassir mutaakhir yang kedia-kedia ni, orang guru tafsir kedia ni memandang lebih bagus berpegang pada perhitungan falak dalam menetapkan waktu-waktu tersebut. Mereka memberikan hujah atas pendapatnya bahawa penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal adalah untuk ibadah. Dan itu tidak ada bedanya sebagaimana penetapan waktu-waktu salat. Mereka ni terpengaruh ke dia dah. Zaman dah ni banyaknya malah nak tengok mata ni, tengok matahari pakai padai dengan kira-kira dah. Kira-kira ahli falak tu pakai cahaya belaka dah. Jadi dia suruh cahaya jugalah untuk penentukan masuknya Syawal, masuknya Ramadan . Para ulama dan kaum muslim telah menetapkan
membolehkan kita untuk bersandarkan pada perhitungan ulama falak dalam menetapkan waktu solat 5 waktu pada setiap harinya. Dan juga waktu terbit dan terbenamnya matahari, tidak diragukan lagi bahawa syariat menginginkan kaum muslim, kaum mukmin seluruhnya bersatu dalam menjalankan ibadahnya. Matlamaknya pentingnya bersatu. Nak pakai hak manusia pentingnya bersatu. Kalau tak bersatu, pemerintah putus. Kena ikut apa pemerintah kata. Apa pun yang dapat memungkinkan mereka dapat bersatu dalam hal ini. Sekiranya ulil amri mempunyai penanggalan dan perhitungan falak yang menetapkan waktu bulan Ramadan dan waktu haji sebagaimana telah berlaku pada waktu-waktu salat, maka jelas hal itu akan menjadi salah satu sarana terwujudnya persatuan di antara kaum muslim. Kalau pemerintah pilih guna matematik lah falak ni, maka dia boleh satu, tak apalah, dia boleh guna falak dah. Tapi yang pentingnya, pos kita tak adalah, maulidnya guna dua-dua lah. Apa nak bertentangan, guna dua-dua. Lepas tu ikut pemerintah lah nak putus lah. Dia putus pakat senyap belakang, ikut pemerintah kata ke apa dah. Orang yang cenderung untuk menggabungkan dua metod yang ada, pertama kita menggunakan metod ru'yah, kerana sebahagian fuqaha memandang bahawa metod ru'yah ni merupakan fardu kifayah. Dia tidak boleh ditinggalkan oleh semua orang. Bersamaan dengan itu kita juga guna metod hisab. Kiraan ni falak ni. Jika metod hisab dilakukan dengan teliti dan hati-hati, maka akan mendatang ke kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan falak yang sebenarnya. Kalau betul-betul dengan ikhlas, dengan kaji yang mendalam, dengan kiraan yang menarik, yang canggih, dengan alat ru'yah, alat apa panggil? Tengok jauh ni, nak teropong jauh ni, nak stetoskop. Teropong yang jauh ni nampak jelas, maka insya-Allah dia tak akan bertentangan dah. Kiraan yang jelas, yang canggih dengan alat yang canggih, yang akan nampak belakang dah. Merupakan kewajipan muslim untuk bekerja keras dalam masalah ini agar sampai kepada kesimpulan yang sama. Dengan begitu tidak lagi timbul perselisihan di antara mereka. Okey, habis itu dah. Okay, niat puasa. Ada orang tanya, seorang lelaki tengah mengerjakan solat subuh pada akhir waktu di bulan Ramadan. Pada pertengahan solat dia sedar bahawa dirinya belum melakukan niat untuk puasa. Waktu bulan Ramadan akhir tu, dia malam, dia tak ingat malam tu niat pagi tu main subuh dah. Waktu yang tersisa sangatlah sempit sehingga jika dia membatalkan solatnya dan melakukan niat puasa, maka waktu solat akan berakhir. Mana waktu subuh? Enggak, tak apalah kita baca dah. Sepatutnya isyak kata apa dia masih isyak tu, masuk subuh tak boleh nak. Apa? Namun jika dia meneruskan solatnya, maka waktu niat puasa akan berakhir. Dalam keadaan demikian, apakah dia mesti membatalkan solatnya dan kemudian mengqadanya pada waktu yang lain? Atau apakah dia dapat melakukan niat puasa dalam hatinya sementara dia tak mengerjakan solat? Begitulah. Dia niat dalam semaya, boleh kalau dia niat dalam semaya. Okey, Syekh ni jawab. Bentuk masalah yang ditanyakan tidak mungkin terjadi kerana niat puasa di bulan Ramadan itu mestilah sebelum waktu subuh. Tu kita pelik sebenarnya. Waktu niat Ramadan ni sebelum waktu subuh. Macam mana dia niat tengah semaya subuh tak? Dia kena sebelum waktu subuh lagi dia. Waktu solat subuh sejak terbit fajar hingga terbit matahari. Sedangkan niat puasa Ramadan dilakukan mulai awal malam tu. Maksudnya start maghrib tu. Hinggalah terbit fajar, maksudnya sebelum subuh lah. Ini berarti waktu niat puasa Ramadan telah berakhir apabila berakhir sebelum masuknya waktu subuh. Niat dalam puasa merupakan salah satu syarat puasa. Bahkan sebahagian mazhab berpendapat bahawa niat puasa adalah salah satu dari rukun puasa. Ikut mazhab kita lah, jumhur katanya niat puasa tu wajib malam dah. Itu artinya niat dalam puasa adalah sesuatu yang mesti dan tidak boleh tidak. Puasa tidak akan sah kecuali dengan niat. Kerana Al-Quran Al-Karim menyebutkan padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam menjalankan agama dengan lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas yang disebutkan oleh ayat tersebut tidak akan terwujud kecuali apabila seseorang berniat melakukan ibadah puasa semata-mata kerana Allah. Bukan kerana orang lain, tapi kerana Allah. Rasulullah SAW juga bersabda mafhumnya, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan memperolehi apa yang diniatinya. Jadi semuanya kita tak tahulah. Dunia ni nampak orang jumpa kata ikhlas tak jadi kot tak. Jadi niat tu akan membesarkan amalan ibadah, pahala dia tu di akhirat nanti. Niat artinya maksud, tujuan. Seorang yang harus
meniatkan puasa dalam hatinya lah. Artinya dia mestilah melakukan niat sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Okey, tempat melakukan niat adalah hati dan tidak dimestikan seorang mengucapkan di mulut dia. Caranya adalah mengucapkannya dalam hati pada salah satu bahagian malam setelah terbenamnya matahari, maksudnya start maghrib tu boleh dah niat dah. Tak boleh masuk isya lagi. Iaitu sebagai berikut, saya niat berpuasa Ramadan esok hari kerana Allah SWT. Gitulah. Panjang-panjang tu kepada dah kita tahu nak puasa esok dah. Dalam hati perut kita esok nak puasa kerana Allah dah. Esok nak puasa Ramadan kerana Allah. Jika seorang mengucapkan niat itu di lisannya, maka tidaklah mengapa. Kerana mengucapkan niat dengan lisan itu adalah sunnah saja, iaitu untuk membantu hati dalam melakukan niat itulah. Tapi kalau kena tinggal jaga supaya tak jadi merasa pewajib Jika seorang menahan dirinya untuk makan apapun tak kala subuh kerana hendak berpuasa, maka perbuatan menahan dirinya dari makan itu terhitung sebagai niat puasa. Jika seorang makan sahur dengan niat supaya tahan mengerjakan puasa esok hari, dan puasa terlintas dalam benaknya, maka itu juga terhitung sebagai niat. Dia nak bangun sahur, maka dia niat puasa. Dia semayang tarawih, maka dia nak puasa. Dan semayang tarawih ni bulan Ramadan dah, esok puasa lagi baru boleh semayang tarawih. Kalau tak puasa esok, semayang tarawih gabung tak boleh nak semayang tarawih. Jadi dia nak berhenti makan nak puasa. Berasa nak puasa tu itulah kira niat dah. Tak payah sebut so-so mulut dah. Nak bangun sahur tu niat lah. Cakap bangun sahur tak usah puasa. Bangun sahur ni kerana nak puasa esok dah. Niat kerana Allah. Puasa lah tu dah. Tahu apa kita esok tu bulan Ramadan tahu. Puasa lah. Esok bulan Ramadan lagi. Wajib puasa. Automatik kita niat puasa lah tu dah. Semua itu berlaku pada puasa-puasa yang diwajibkan, seperti puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kifarah, puasa gati, maksudnya denda lah. Puasa denda tubuh bini kau gapo puasa sumpah kau gapo dah. Benda-benda ni dendanya puasa dah. Jadi puasa ni wajib ni kena niat sebelum subuh. Namun jika puasa itu puasa sunnah, ia boleh melakukan niatnya pada siang hari selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya seperti makan dan minum. Jadi siang hari dah tak niat puasa lagi. Tengok makan dia tak ada kau gapo nak puasa malah makan hari ni. Boleh dia niat puasa walaupun masuk subuh dah. Walaupun duha waktu duha pun boleh lagi dah. Sebahagian mazhab mengharuskan niat puasa sunnah dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, tapi banyak juga mazhab kita terutama sekali nak niat ni sebelum waktu zuhur. Dia waktu zuhur tak niat lagi tak jadilah puasa sunat dia pun dah. Lewat dah. Namun demikian yang lebih utama dalam melakukan puasa sunnah adalah seorang berniat mengerjakannya kerana Allah, dan itu dilakukan sebelum terbit fajar juga. Walaupun begitu lebih sunat. Kita ni lebih utama kita niat puasa sunat pun malam hari bukan pada siang hari dah. Okey, puasa dengan ada kohok dah. Tekok kita berasa ada kohok. Mana berasa? Boleh puasa lagi kau? Batal puasa kau dah terbicara lah. Ada orang tanya, saya seorang lelaki yang sudah lanjut usia tua dah. Kesihatan saya alhamdulillah baik dan saya dapat melakukan puasa. Namun pada diri saya ada kohok yang sentiasa keluar. Khabar tu kohok dah. Apakah puasa saya akan batal bila saya menelan dahak tersebut? Kohok tu tertelai ke gana. Dengan catatan apabila dahak itu saya keluarkan, saya mengalami rasa sakit. Kalau kehek tu tweet keluar dia rasa sakit keluar. Dia kata dia tua dah. Tengok jawapan dia. Okay, Allah SWT telah berfirman, Allah tidak membebani seseorang pun kecuali dengan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Pada ayat lain Allah juga berfirman, maksudnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukuran bagimu. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra. Surah Al-Baqarah ayat 105. Allah nak suruh memudah dan Allah tak usah susah dah. Puasa akan batal dengan memasukkan makanan maupun minuman ke dalam perut melalui jalan organ tubuh yang biasa digunakan pada tubuh. Jadi batal puasa ni makan minum. Selagi setubuh dah. Dahak ni kohok ni adalah sesuatu yang ada dalam tubuh. Yang berada pada bahagian tubuh yang tidak ada dalam jangkauan kekuasaan manusia. Sehingga seorang dapat mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kohok kau atau aliu kau dah.
Benda ni duk main dekat dalam dah. Payah ni kita dia tekuk kita dah. Kerana itu fuqaha mengatakan bahawa dahak tidaklah batal puasa. Mereka juga mengatakan bahawa menelan ludah, debu jala dan debu-debu kecil yang berterbangan di udara tidaklah batal puasa. Di atas semua itu, hukum fiqh puasa membolehkan seseorang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dihindarinya. Jadi Islam ni maafkan lah. Benda hak kita tak mungkin elok, hak payuh tu, dia jadi maaf. Dalam ni lagi terbuka lah. Pakai inhaler tak? Ni, inhaler tak? Pelelah ni. Memang fatwa-fatwa yang dunia lah, peringkat dunia, seluruh dunia ni tak? Dia kata boleh belaka. Fatwa individu tu ada lagi tak? Fatwa ulama individu. Tapi fatwa ulama yang berbentuk istimak ni, berjumpa ni, macam ijma' zaman moden lah tak? Dia majlis-majlis fatwa kebangsaan mana-mana negara. Dia jadi boleh berlaku dia pakai inhaler ni tak? Sebab benda tu ubat. Mungkin banyak sikit dah. Mungkin matlamat you nak makan minum dah. Begitulah. Kalau benda tu sulit, you dimaafkan lah. Jangan nak memikir payah, ada aliu sikit, ada kohok sikit dah. Tertelai, tergapa pun dimaafkan lah. Sebagai fuqaha mengatakan bahawa jika ada air yang terminum oleh orang yang sedang berpuasa, tak kala dia berwuduk atau beristinsyak memasukkan air ke hidung tanpa disengajakan atau tanpa berlebih-lebihan, maka puasa tidak batal dah. Dia masuk air dari hidung tapi dia pun kau pisuh mak. Kuat benar dah. Koma bukanlah koma dia masuk banyak air dah lama peluk kuat. Nah, macam sengaja nak suruh nak minum dah. Jadi selagi asasnya tanpa sengaja lah. Kalau dia was-was, aku ni kuat ke tidak kuat, kena pakai hak asal itu tak sengaja. Tak batal puasa. Betul-betul yakin aku ni cari pasal tak. Aku memang bodoh. Tahu dah, waktu setahun ni memanglah mudah tertelai dah. Tiba tertelai barulah kalau nak bincang lah batal puasa dah. Tapi kalau tidak yakin asal dia, tak sengaja tu tidak batal puasa. Tak sedar was-was lah. Pasal asal ni kita kata, tak minum dia, tak sengaja asal dia. Saudara penanya telah menyebutkan dua hal. Pertama, dia menilai dahak kohok ni dari tempat dahak berada dah. Kedua, bahawa usaha untuk melakukan dahak adalah sesuatu yang mendatangkan sakit baginya. Maksud dahak tu, kalau duduk luar dah, tak sakit bagi dia dalam lelaki ni, dia sakit ni dah. Dengan demikian jelaslah bahawa keadaan saudara penanya di atas termasuk ke dalam kaedah yang telah disebutkan tadi, iaitu orang yang berpuasa dibolehkan menahan tertelan benda-benda yang tidak mungkin dihindarinya, iaitu benda-benda yang menurut adat dan kebiasaannya bukan termasuk makanan dan minuman. Gitulah. Bukan makanan minuman dah. Bagi duk tekuk aliu, kohok sikit-sikit tubik tu, kita kira dimaafkan lah. Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka jika mahu, saudara penanya dapat mengerjakan puasa dan boleh menelan dahak manakala terpaksa harus melakukan itu. Puasanya tetaplah sah dan tidak batal. Dan hanya Allah lah zat pemberi taufik. Zaman dulu kak, berat benar nak. Zaman dulu kak, rumah kayu tu nak luduh banyak lah tak. Dia berasa aliu, berasa sikit, takut kohok lah tak. Waswah. Dia takut batal puasa, habis no aliu tak. Aliu pun tak usah telai, tak berani telai dah. Zaman dulu gitu lah tak. Orang Melayu dia faham agama gitu tak. Lepas tu cocok tengok kau hidung kau hidung kau batal puasa dah. Padahal benda tak ada pak mazhab dah ada puasa. Kau hidung sikit-sikit dah. Kau tengok batal puasa, mazhab Syi'i pun tak gitu. Nya kira hak batal puasa ni pas dalan tu, pas lebih tekuk lebih dalan tu dah. Kelebih batal puasa pun dah. Dan pendapat yang kuatnya dan pendapat Imam Syafi'i asalnya tidak gitulah. Betul-betul makan dah. Kau hidung setang mana ke benda tu masuk sikit ya. Kira tak batal dah. Matanya habis. Lubang tekuk ni. Padahal ni kalau bicir pun. Dah. Ada bicir pulak berok dah. Berok telok ni. Berok ni kesok naik mula tahik. Masuk sikit. Batal puasa tu ngagut. Tu bukan makan minum dah. Fatwa setara mana kalau ada timbul pun kalau bercanggah dengan nas yang pelik benar tu kita tak boleh pakai. Kena ikut yang biasa dah. Kalau khilaf tu dia antara ulama usah dan berdalil barulah kita kata khilaf yang muktabar, barulah kita boleh terima lah, boleh beza pendapat. Tak payah tolak. Tapi kalau ada itulah setakat itu sajalah perbincangan kita tentang puasa ni. Kita sambung balik lah. Ada lagi soal jawab tentang puasa ni banyak lagi ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika
subhanakallah hamdika subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.